Kita masuk satu tajuk baru, bab ma jaa fi man adraka minal jumu'ati raka'ah. Iaitu bab yang datang pada menyatakan orang yang mendapat daripada Jumaat itu satu rakaat. Ini nak cerita orang pi masjid nak sembahyang Jumaat pi lambat. Ataupun dia pi awal dekat orang nak sembahyang, dia senak perut ke apa ke, dia masuk bilik ayak, dia keluar balik mai orang dah sembahyang dah satu rakaat. Dia dan pada rakaat kedua saja. Kata dia, ketahuilah saudaraku, seorang yang mendapat satu rakaat daripada sembahyang Jumaat, adakah mendapat akan Jumaat ataupun tidak? Orang yang dan satu rakaat saja, dia ni dapat ke tak Jumaat? Begitu. Seperti seorang yang datang kemudian, dia main lambat. Tiba-tiba didapatnya orang-orang sudah sembahyang rakaat pertama. Dan sempat dia mendapat rakaat yang kedua, serta semua orang yang hadir Jumaat, dia tak dan rakaat pertama, dia dan rakaat kedua saja. Ini kesnya begitu. Maka adakah disempurnakannya Jumaat itu dengan satu rakaat sahaja, ataupun menyempurnakan dengan 3 rakaat jadi zuhur? Ini benda ni tuan-tuan, bagi orang yang mengaji tak ada apa-apa lah, tahu dah, tak baca pun tahu dah macam mana nak buat. Tapi kita kena ingat dalam masyarakat kita, hak jenis main-main tengok orang sembahyang dah kona patah balik ni bukan sikit tu ada. Dia dah terlambat atas macam-macam hal lah. Main tengok orang pakat duduk berdiri sembahyang dah, U-turn menyengit lari balik. Ada kata karut lepas sembahyang dah, dia kata aku tak hati. Dia kata kalau aku masuk sekejap lagi dia cemperah habis. Dia kata kona menyengit lari balik. Pasal apa? Pasal tak hati. Kan? Baik, bab ni dia nak cerita dekat kita secara jelas sebenarnya lagu mana nak selesai masalah ni dalam agama. Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ini menjadi dalil atas sempurnakan dengan satu rakaat saja. Jadi penyelesaian dia, kalau kita dan satu rakaat, tambah satu rakaat saja. Itu cara dia. Dia kata Imam At-Tirmizi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, man adraka minas salati raka'ah faqad adraka as-salah. Maksud dia, barang siapa dapat daripada sembahyang itu satu rakaat, maka sesungguhnya mendapat dia akan sembahyang. Nabi kata begitu. Kalau dan satu rakaat, makna dia dapat sembahyang tu. Dia main masjid, orang dah sembahyang Jumaat satu rakaat dah, dia dapat satu rakaat aja, dia dapat sembahyang Jumaat. Makna sembahyang Jumaat apa dia? Dia kena tambah satu lagi aja, jadikan 2 rakaat. Begitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih dan dikeluarkan dia oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Masalah Jumaat makmum yang dapat serakaat, apa hukumnya? Apa hukum orang hak main lambat dan satu rakaat ni, apa hukum dia? Kata At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis itu di sisi kebanyakan ahli ilmi daripada sahabat Nabi SAW dan lain daripada mereka itu. Dia kata sahabat-sahabat Nabi pegang kepada hadis ni. Kalau terlambat main sembahyang Jumaat dan satu rakaat, tambah satu saja. Semua sahabat buat macam tu. Dia kata, berkata mereka itu, barang siapa dapat dia satu rakaat daripada Jumaat, nescaya menambah ia akan satu rakaat sahaja lagi. Ini semua sahabat sepakat penyelesaian dia begitu. Dan barang siapa mendapat akan sekalian orang sudah duduk baca tahiyat, yang ni lagi lambat, dia main-main orang duduk tahiyat dah, begitu, nescaya jadikan Jumaat itu akan zuhur dengan tiada niat zuhur. Jadi dia main-main tengok orang dah duduk tahiyat akhir dah, apa yang dia perlu buat? Takbir, niat sembahyang Jumaat. Niat sembahyang Jumaat saja, aku sembahyang fardu Jumaat 2 rakaat. Niat sembahyang Jumaat, takbir Allahu Akbar, terus duduk tahiyat akhir. Bila imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia bangun buat 4 rakaat. Buat 4 rakaat ni nak kena ubah niat tak? Nak kena kata aku niat balik jadi sembahyang zuhur? Tak payah ubah niat. Niat Jumaat juga, tetapi buat sembahyang 4 rakaat. Ya tu pun keliru bukan sikit tu. Yang tu pun keliru bukan sikit. Dia faham sekerat lagi tak faham. Hak dia faham, kalau kita tak dan satu rakaat, kita tambah satu. Yang tu clear, dia kata. Kalau kita tak dan 2 rakaat, kita cuma dan tahiyat akhir aja, kita kena sembahyang lohong. Dia faham lagu tu. Dia faham lagu tu. Kita kena sembahyang lohong. Maka dia buat 4 rakaat. Sekali dengan pusing niat sekali, bagi jadi lohong. Jadi bubung habis semua.
Nampak? Ada orang yang jadi macam tu ada. Pasal apa? Dia confused macam mana nak settle benda ni. Maka dia kata dah 4 takkan jemaah mana ada 4, dia kata 4 lohong lah. Dia ubah niat bagi jadi sembahyang zuhur pula. Ada. Dia kata di sini, dia kata orang yang sampai pada hari Jumaat sedangkan orang semua dah tahiyat akhir dah, maka dia kena sembahyang Jumaat, tetapi disempurnakan dengan 4 rakaat tanpa perlu ubah niat. Begitu. Hanya sembahyang ke 4 rakaat sahaja, tak payah ubah niat. Dan dengan dialah berkata Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnul Mubarak dan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq dan Imam Malik pun demikian juga. Semua ulama kata macam tu. Tak ada masalah lah, faham kita. Baik, masalah rakaat makmum yang dikatakan dapat serakaat dengan sempurna. Baiklah, ni yang kata dapat 1 rakaat tu macam mana? Ada juga kawan yang keliru tentang benda ni, kan? Dia main-main, imam baru bangkit daripada rakaat, kan? Baru bangkit daripada rakaat, sami Allahu liman hamidah. Dia main-main, dia pun takbir Allahu Akbar, ikut sujud sama dengan imam. Dia kira dia dapat 1 rakaat. Rakaat dia tak dan. Dia main tutup imam dah bangkit daripada rakaat, dia kira dapat juga rakaat tu. Macam-macam tuan-tuan. Sembahyang ni macam-macam cerita tu ada. Tu baru bab sembahyang, tak bercakap bab lain lagi. Baru bab sembahyang ni, yang kata orang Melayu ni, orang Islam ni, tu pun duk keliru lagi. Berkeli ni daripada umur 20 dulu sampai lah umur 70 duk berkeli bab sembahyang tak habis lagi. Pasal apa? Tak faham sebenarnya macam mana. Begitu. Baik. Maka dia kata di sini, kata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um, dan barang siapa mendapat dia akan 1 rakaat daripada Jumaat, nescaya menambah dia akan 1 rakaat lagi, serta memadai akan dia itu Jumaat. Yang ni hak tadi, faham dah? Kita tak dan, kita main lambat, kita dan 1 rakaat saja, maka kita tambah 1 rakaat, maka kita dapat sembahyang Jumaat. Selesai bab tu. Dan yang dikatakan makmum yang dapat 1 rakaat serta imam itu, iaitu makmum yang mendapat dia akan rokok serta imam. Tu dia. Dia punya sempadan nak dapat rakaat itu ialah dia dapat rokok sama dengan imam. Selisih pun tak mau. Selisih pun tak mau. Dia sampai-sampai tu imam dah duduk rokok dah. Dia sampai-sampai Allahu Akbar, dia nak rokok, tu imam sami Allahu liman hamidah. Yang tu selisih. Tak dapat rakaat tu. Dia kena dapat rokok tu. Tu imam dalam duk rokok tu, dia main Allahu Akbar, dia rokok. Rokok dan dapat tamakninah. Kadar tamakninah ialah subhanallah. Dan dapat banyak tu, baru tu imam sami Allahu liman hamidah, baru dapat rakaat. Begitu. Yakni rokok ia, padahal imam di dalam rokoknya dan belum mengangkat kepalanya lagi, dia dapat rokok tu. Dia rokok, tu imam tak angkat kepala lagi. Kemudian baru imam sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman. Yang ni pun bukan sikit tu imam. Sami Allahu limal pun ada juga. Sami Allahu limal hamidah. Banyak tempat ni duk bunyi macam ni. Kita ni telinga ni pasang bagi clear lagi. Adjust dan pelipaya bagi clear lagi. Nak dengar ni, Sami Allahu limal juga. Bukan hulimal, huliman. Sami Allahu liman, lam mim nun, liman hamidah. Kan? Sami Allahu maksudnya Allah dengar. Liman hamidah, bagi orang-orang yang memujinya. Itu makna dia. Bukan Sami Allahu limal. Banyak tuan-tuan orang dah suruh Sami Allahu limal. Ini pun kena perbetul lah. Tak mau lah, malu ke orang lah. Kita semayang dah berpuluh tahun dah duk sebut tak betul. Begitu. Baik. Dia kata jadi yang dikatakan mendapat rakaat tadi ialah dia mendapat rokok bersama dengan imam. Iaitu makmum yang mendapat ia akan rokok serta imam. Yakni rokok ia padahal imam di dalam rokoknya dan belum angkat kepala lagi. Kemudian dapat sujud pula bersama dengan imam. Begitu. Maka jika seseorang itu takbiratul ihram pada masa imam rokok, dia main lambat, dia main dia takbir Allah, masa dia duduk takbir tu imam dah duduk rokok, tiba-tiba turun rokok ia dan imam pun bangkit angkat kepala, di dalam ia turun tu selisih. Dia main tu, dia sampai-sampai tu imam dah duduk rokok dah, dia pun takbir Allahu Akbar, dia gaya nak rokok tu imam bangkit, selisih. Begitu keadaan dia. Kemudian jikalau diikutnya bersama sujud sekalipun, tiada terbilang sembahyang itu mendapat serakaat. Walaupun lepas tu sujud, dia dapat sujud sama dengan imam, sebab rokok tadi selisih,
tak dapat rokok dan tamakninah sama imam, maka tidak dapat rakaat itu. Itu maksud dia. Maka sempurnakanlah sembahyang itu dengan 4 rakaat zuhur. Kalau 1 rakaat pun tak dapat dalam sembahyang jemaah, maka sempurnakan dengan 4 rakaat. 4 rakaat itu seperti sembahyang zuhur tanpa perlu ubah niat. Begitu. Masalah jemaah yang disyakkan sujud serta imam, apa hukumnya? Ni pula syekh ni dia raplah. Sujud dia syak, dia boleh syak tentang sujud pula. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um ni nama kitab Imam Syafi'i. Dan jika rokok seorang serta imam akan 1 rakaat dan sujud dia akan 2 sujud, kemudian syak pada keadaan sujud akan 2 sujud serta imam atau 1 sujud saja, dia boleh jadi lagu tu. Dia mai, dia takbir Allahu Akbar, rokok dapat rokok sama dengan imam, okey elok, sami Allahu liman hamidah, semua sama. Tu imam sujud, dia sujud. Tu imam sujud pula kali kedua, dia pun sujud. Lepas tu dia kata, aku sujud sekali ke 2 kali kata. Nah, ilah, ada juga pergi jadi macam tu. Tentu orang dalam semayang ni macam-macam lah. Duk tahiyat dia duk baca Fatihah apa dah. Bukan dia tak arti, tapi dia raplah. Ada takbir Allahu Akbar, baca doa iftitah. Lepas baca doa iftitah, duk baca tahiyat. Duk at-tahiyatul mubarakah. Dia baca, dia kali apa, kepala duk di mana tak? Satu tu imam rukuk Allahu Akbar. Apa aku baca tahiyat ni? Baru nak baca-baca. Ada juga macam tu pun. Ni yang kata semayang ni. Dan dia macam tu. Baik. Tapi ada hak jadi teruk lagi pada student saya di tempat kerja. Dia tanya satu soalan, kita tak pernah dengar soalan macam tu. Dia kata, ustaz nak tanya, kata, kalau kita ada hilang barang, cari rata tak jumpa, kata. Lepas tu tengah semayang, kan? Tengah semayang dia kata teringat. Oh, teringat balik barang tu tak tahu mana. Dia kata teringat balik. Jadi ustaz, soalan saya ni, dia kata nak tanya, kita teringat barang tu duduk tang-tang mana tu mengganggu semayang kita, betul tak ustaz? Dia kata, kita kata betul ya, ganggu lah, kan? Betul lah. Baik, ganggu orang semayang ni haram kan? Kita kata haram. Jadi barang kita pergi tengok ada tu jadi haram tak? Dia kata, oh penin. Yang tu dia tak ada kaitan. Tapi yang kata orang, yang kata budak-budak ni kadang dia pergi sampai ke situ. Dia nak pikait dia ada belajar. Kata kalau orang duduk semayang, kita ganggu, haram. Sehingga kan kalau orang duduk semayang, kita duduk baca Quran deras, ganggu dia dalam semayang, hilang kosong pasal duduk dengar kita baca Quran, pun berdosa. Tak boleh. Berdosa kalau kita baca Quran deras, ganggu orang duduk semayang fardu, berdosa. Jadi dia kata ganggu orang semayang ni berdosa. Baik, dia duduk semayang, dia teringat barang hilang dia tu, teringat dia tak tahu mana. Dia kata ingatan itu mengganggu dia dalam semayang. Jadi dia kata haram lah ganggu dalam semayang. Jadi barang hak jumpa tu haram. Dia pergi kot tu. Rosak. Yang tu dah. Yang tu dia tak ada kaitan. Dia kata, apa kamu tanya macam ni? Dia kata dia pernah dengar soal jawab dalam radio. Dia pergi duduk terang macam tu. Dia kata, tak kot. Saya kata radio abang legulai. Faham legulai? Masalah. Dalam agama ni tuan-tuan, dia ada 1001 masalah. 1001 masalah. Bukan masalah agama tu. Agama tak ada masalah. Masalah dengan kita ni. Pasal kita tak faham, maka dia menjadi masalah kepada kita. Tapi kalau kita belajar, kita nampak jalan-jalan penyelesaian dia, tak jadi masalah apa. Selesai semua benda. Baik. Jadi dalam kes dia ni tadi ni, dah semayang elok dah, rokok dapat dengan imam, sujud pertama pun dapat, sujud kedua pun dapat. Tiba-tiba dia timbul syak dalam hati dia. Dia syak, dia kata, kemudian syak pada keadaannya sujud akan 2 sujud serta imam atau 1 sujud. Dia kata aku sujud sekali ke 2 kali, tahu saat ni. Dia jadi lagu tu. Nescaya maka hendaklah dia sujud akan 1 sujud lagi. Bila dia syak sekali, 2 kali, sekali 2 kali, dia kena sujud lagi sekali. Begitu. Dan sembahyang tambah 3 rakaat lagi sehingga sempurnakan zuhur 4 rakaat. Ni dalam kes dia ni tadi ni, dia dan dah 1 rakaat. Sebenarnya dia dah dan 1 rakaat, sepatutnya tambah 1 rakaat saja. Tapi bila dia syak tentang sujud dia sekali ke 2 kali, sekali ke 2 kali, maka dia ni sudah kena tambah 3 rakaat lagi. Pasal apa? Pasal hak tadi ni, syak tadi menyebabkan rosak semayang dia. Dia kena tambah 3 lagi, jadi semayang dia jadi 4. 2 benda dia kena buat. Yang pertama, sujud kena tambah 1 lagi. Lepas tu rakaat kena tambah lagi 3 lagi.
Sujud bila tambah satu lagi baru kira satu rakaat dapat. Lepas tu dia kena tambah lagi 3 lagi kerana kelalaian dia yang menyebabkan timbul syak kepada sujud sekali atau 2 kali tadi. Ada tentu orang macam ni. Mayang zuhur, mayang asar ni. 3 ke 4 atau dia kata 3 rakaat ke 4 rakaat. Okey, dia pun faham bila kita syak 3 atau 4 kita kena kira hak sikit. Kira 3 tambah 1 rakaat lagi. Dia tak. Dia tambah 1 rakaat lagi. Syak lagi lepas tu. 4 ke 5 tau. Tahu. Islam kata bila kita syak 3 atau 4 kita kira 3. Bila kita dah kira 3 selesai dalam bab tu. Kita tambah 1 lagi kira 4 lah. Dia dah tambah 1 dia duk main 4 ke 5 pula dah. Orang macam ni mau pergi duduk kerja dalam kolah masjid. Kan? Dia duduk layan sangat syak yang kemudiannya merosakkan ibadat dia semua sekali. Begitu. Dia kata kerana tiada mendapat dia akan 1 rakaat jemaat serta imam dengan sempurnanya. Kerana timbul syak kepada bilangan sujud dia tadi sekali ke 2 kali, sekali ke 2 kali menyebabkan dia tidak mendapat akan 1 rakaat jemaat tadi. Dia kena tambah lagi 1 lagi sujud baru dikira 1 rakaat, kemudian dia kena tambah lagi 3 rakaat lagi. Begitu. Melainkan dengan sujud 2 sujud. Dia kata, begitu.